salli wa sallim wa barik ala Sayyidina. Jangan angkat lagi. Relax ni satu. Tak boleh. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung Misbahul Munir dulu. Sebelum tu kita nak test mic kejap. Macam mana? Tak bunyi kan? Tak bunyi. Jadi kalau tak bunyi, cuba mono. Ni, mono. Nak tutup. Dengar. Bunyi. Mono okey. Okey tutup test mic sekejap. Okey. Mono dua-dua. Stereo satu je. Kenapa jadi begitu? Buka muka surat. Mana lagi sedap, mono ke stereo? Sama. Maknanya dia tak ada function lah mono stereo tu. Yang sini. Kena letakkan mono nak pakai dua-dua. Dia di sini antara. Oh, pakai mono tak ada dua. Okey. Muka surat 37 Rumi, kitab apa nama ni? Misbahul Munir. Jawi 16. Jawi 16. Sengit. Sengit. Tak balance. Okey. Baik. Okey, kita bahas berkaitan dengan yang ketiga. Wujud selesai, qidam selesai, baqa'. Dalam Misbahul Munir ni ringkas je. Jadi kita baca secara ringkas lah kan. Ringkas saja. Fardhu ain semata-mata. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ketiga, baqa', artinya kekal. Baqa' ni kekal. Kata pengarang wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Maknanya wajib pada syarak. Wajib syarak lah. Wajib syarak. Kadang-kadang setengah kitab dia tak kata wajib pada syarak. Dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas. Kan? Bila sebut wajib atas mukallaf, maknanya wajib tu wajib syarak dah, kan? Wajib bagi maksudnya wajib akal. Itu istilah yang ada dalam kitab Akhiratul Najin. Maksud dia guna istilah tu. Jadi kalau wajib pada syarak, maksudnya wajib syarak. Wajib syarak ni apa? Quran hadis lah, dosa pahala.
Quran hadis. Wajib pada syarak. Sebab wajib ada 3. Wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Wajib akal, pakai akal. Wajib adat, beradatnya begitu. Wajib syarak, Quran dengan hadis disebut begitu. Halal haram lah, senang cerita. Okey, berkaitan dengan hukum hakam. Dan kita dah bahas dah sebelum ni. Dan wajib pada syarak dengan maksud kalau tak buat berdosa. Ya. Atas tiap-tiap mukallaf akil baligh. Mukallaf tu akil baligh sampai seru. Akil baligh sampai seru. Sampai seru Islam tu lah. Itu panggil mukallaf. Kalau akil baligh tak sampai seru, ahli fatrah, bukan mukallaf. Ahli syurga. Ya, ahli fatrah panggil. Tapi dia kena sampai akil tu berakal, tak gila. Baligh tu sampai umur, sampai seru dengan maksud Islam sampai dekat dia tapi dia tak nak terima, maka dia mukallaf lah walaupun dia kafir. Mengetahui atas orang ni, kita semua ni mengetahui wajib syarak kalau tak tahu berdosa, mengetahui serta mengaku. Bukan tahu aja, kena mengaku. Kalau tahu saja macam Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi tahu tapi tak mengaku. Kan? Tahu mesti mengetahui serta mengaku dalam hati. Kena pegang sungguh, mengaku dalam hati, terima sungguh dalam hati secara jazam, akan tentu sungguh Allah kekal tak terima binasa. Tentu sungguh Allah ini kekal tak terima binasa. Kekal tak terima binasa. Maksudnya kita arash kekal. Arash kekal. Bila dibuat arash dan ia kekal selama-lamanya. Kursi kekal. Tapi terima binasa. Terima tu boleh tak binasa. Kan? Boleh. Cuma tak binasa je. Allah tak binasa kan? Allah kekalkan kan? Allah kekalkan. Jadi dia tak terima. Allah tidak terima binasa. Jadi selain daripada Allah, walaupun kekal, tapi dia terima binasa. Ataupun boleh kalau nak binasa. Boleh. Cuma tak binasa lah. Kalau boleh kalau nak binasa dan binasa. Itu tak payah sembang. Nak sembang apa? Dah dia memang binasa. Kita nak bincang tentang satu perkara yang dia tak binasa. Tapi dia boleh terima binasa. Dia boleh binasa. Cuma tak binasa aja. Kita bincang tentang kekal. Tak bincang sebab kita dah confirm binasa. Kita tengok hari-hari orang mati. Binasa. Jadi kita tak payah bincang lah kita ni terima binasa ke tak payah bincang. Dah memang binasa, jenis binasa. Yang nak bincang apa? Yang tak binasa, kekal. Tapi terima binasa. Untuk kita bandingkan dengan Allah, kekal juga. Tapi tak terima binasa. Ayat tauhid yang tu kan setengah orang serabut lah dengar. Tapi kadang-kadang bila kita guna ayat itu, kita seronok lah. Kita ni seronok. Ada orang tak seronok. Jadi sebab tu saya cubalah. Cuba untuk tak nak guna ayat-ayat macam tadi. Ada orang tak suka. Dengar macam ni, terus tutup lah. Tak mau aku dengar. Ada. Jadi kita yang faham, seronok dengar. Wah, rasa hebat je. Belakang tak tentu pasal. Rasa lah. Memang best pun. Tapi buat apa? Kita bukan nak yang itu. Saya cubalah tukar-tukar. Kadang-kadang terkeluar juga bahasa-bahasa. Sebab memang bahasa tauhid gitu. Kadang-kadang terkeluar lah juga. Jadi, Allah kekal tak terima binasa. Kita nak buat perbandingan. Jangan banding kita. Sebab banding kita tak perlu dah banding. Memang kita jenis binasa dah. Kita banding dengan yang kekal. Kekal juga. Maka yang ada kekal juga, antara kekal syurga. Syurga. Tapi syurga terima binasa. Boleh nak binasa. Cuma Allah tak binasakan, tak binasa lah. Kalau Allah kata syurga tu kekal, kekal lah. Tapi boleh terima binasa? Boleh. Beza tak dengan Allah? Beza. Allah tak terima binasa. Allah itu kekal dan tak terima binasa. Tu beza. Apa beza? Dia panggil, kalau dalam masalah kekal ni, dia panggil kekal hakiki dengan kekal aridi. Kekal hakiki dengan kekal aridi. Aridi itu mendatang. Kekal yang dikekalkan. Kekal hakiki, dia tu memang kekal sungguh. Hakiki lah. Hakikatnya kekal. Kekal aridi, dia tak kekal. Tapi dikekalkan. Maka jadi kekal. Contoh macam kita. Kita wajib ada tak? Nak cerita lawyer buruk sikit. Kita wajib ada tak kita? Bukan maksud tu. Yalah, kita sekarang ada. Memang sekarang ada. Tapi kita ni wajib ada ke, harus ada ke? Mustahil ada, tak logik lah. Tak apalah, sebut jugalah. Kita mustahil ada ke, harus ada ke, wajib ada? Harus ada kan? Harus ada. Tapi sebenarnya kita ni wajib ada.
Nah, ini yang kata ni sikit ni. Orang yang suka bercakap kat gerai-gerai tu macam ni dia cakap. Cuma tapi adalah kebenarannya. Kita ni wajib ada tau. Bukan harus. Kenapa kita wajib ada? Allah nak tak kita jadi? Allah yang bersifat iradah berkehendak nak kita jadi. Kan? Bila Allah nak bila? Sejak azali lagi. Ke baru nak? Oh, bukan sejak azali lagi. Allah nak kita lah. Kita ambil kita jadi. Cuma masa tu tak jadi lagi sebab Allah nak tu bukan waktu tu. Allah nak sekarang lah. 2023 contoh lah. Ataupun 201978 dan sebagainya lah. Allah nak. Bila Allah nak, Allah tentukan, Allah yang bersifat iradah, Allah yang berkehendak kita ni ada, maka wajiblah kita ada. Kalau kita tak ada, maka rosaklah sifat iradah Allah, kehendak rosak sifat ketuhanan. Sebab apa yang Allah nak tak jadi. Jadi boleh tak kita kata kita ni wajib ada? Bolehlah juga. Itu kata tadi tu. Tapi tengok hakikat diri kita sebenarnya, kita ni memanglah wajib ada. Kembali balik cerita. Kita memanglah wajib ada. Tapi sebenarnya kita harus boleh ada, boleh tak ada. Itu hakikat kita sebenar. Tapi bila Allah telah pilih kita ni ada, maka waktu tu bertukar daripada harus ada kepada wajib ada. Tapi wajib apa? Wajib aridi tadilah. Wajib bila berkait dengan iradah Allah. Wajib bila ada hubung kait, ada kena-mengena dengan kehendak Allah. Jadi wajib. Nah, jadi sebab tu kata kita ni ada sejak azali. Ini satu lagi saya cerita ni, cerita dengar kat gerai ni, kata baru. Kata baru gerai. Orang tua-tua nak cerita. Yang geng-geng Kak Inak tak bagi bekal lah. Sikit-sikit Kak Inak tak bagi bekal. Sikit-sikit Kak Inak tak bagi bekal. Bila kita dengar masa tu, sekarang ni baru faham ada kebenarannya. Kita ni ada sejak azali. Ada tu rupa-rupanya kita ni dalam pengetahuan Allah sejak azali. Betul lah kan? Secara ilmunya. Tadi tapi dia orang cakap tak macam tu. Kita, Allah aku ngaji lain lah rupa-rupanya gitu. Dan ulama tak bagi bahan lebih lagi. Yalah kalau nak fikir maknanya Allah, ilmu Allah. Allah dalam ilmu Allah kita akan ada. Sekarang, maknanya kita akan ada tu, keberadaan kita tu sejak azali lagi lah. Sebab takkanlah ilmu Allah baru tahu. Allah baru tahu kita ada pada waktu-waktu, tentu tidak. Sebab ilmu Allah azali, kekal, tidak ada permulaan, maka kita ni tidak ada permulaan dari sudut ilmu. Cuma kat situ je. Kat situ pun setengah tak bagi cakap lah. Sebab dia jadi macam itu akhir sekali dia boleh jadi yang betul juga. Ke Allah baru tahu? Allah nak buat kita. Allah baru nak ke? Maksudnya baru nak tu semua tak ada lagi. Semua tak ada lagi. Semua tak ada. Lepas tu baru Allah nak. Ke Allah nak sejak azali lagi? Sebab dia sebut iradah, mestilah. Faham point dia tu kat mana? Jadi maknanya Allah kehendak. Bila kehendak Allah kehendak. Allah nak. Lain Allah buat takluk tak kalau bila cerita tentang Allah buat, itu tak kisah Allah buat hari ni, Allah boleh buat esok, Allah boleh buat bila-bila Allah nak buat. Yang Allah nak tu bila? Baru nak. Kalau Allah baru nak, rosak sifat iradah. Baru nak. Mana nak sejak azali lah. Mana Allah nak kita. Dalam mana kita ada dalam pengetahuan Allah sejak azali lagi. Jadi kita ni sebenarnya, itu akhir sekali jadi, kalau ajaran Ustaz, dia akan gambarkan kita dengan Tuhan adalah satu. Last sekali ke situ. Dah ada konang lagi tu, tapi tak boleh sebut, bahaya sebab tu. Dia boleh konang lagi. Last sekali kita dengan Allah ni sebenarnya satu. Sebab tu yang kalau tengok orang duk belajar, bukan mengajar lah, kita mengajar dalam YouTube tu kan, yang gaya rambut pintal tu kan. Kan tengok, ajar sifat 20. Ajar sifat 20. Tapi kenapa dia kau naik? Sebab dia ada ruang-ruang tu. Dia ada ruang-ruang. Ruang-ruang untuk salah. Dia tak boleh bahas, dia sampai situ aja. Kita fikir betul juga. Dia tak tahu bila nak stop. Betul. Dia tak ada sempadan. Kita ada, ni cukup. Stop. Contohnya bakok. Nak kena Allah bakok kekal tak habis-habis. Kita tahu tak lagi dah. Kita stop . Kalau nak fikir memang tak habis. Macam tapi kalau tak kekal. Macam mana? Kan tak lagi dah otak kita. Memang tak boleh lagi dah. Kita tahu kalau tak lagi stop di situ. Kerana apa? Akal kita baru. Akal kita sangat tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna tak mungkin dapat memahami sesuatu yang sempurna. Kita faham gitu, maka kita berhentilah dekat situ. Berhenti. Allah itu tidak ada permulaan.
Macam mana tak ada permulaan, tak ada permulaan. Kita ada mula tapi Allah tak ada mula. Dia tak lagi. Bila tak boleh pergi kita tahu berhenti kat situ. Sebab tu kita tak sesat. Sebab kita tahu tempat nak berhenti. Kalau tidak, kalau korek, akhir sekali dia boleh pergi. Last sekali dia akan pergi apa? Dia panggil hulul dan ittihad. Tu fardu kifayah. Manusia dan Allah, makhluk dan Allah ni sebenarnya bersatu. Last sekali dia pergi kat situ. Dia panggil hulul dan ittihad. Memang banyak tapi cuma taklah guna hulul tu, dia gunalah perkataan-perkataan lain, kita dengan Allah bersatulah, daripada Allah terhasillah bla bla bla. Dah dia guna ayat bunga-bunga. Ayat bunga-bunga tu habis orang dengar. Orang kan suka dengar ayat bunga-bunga. Jadi baqa' ni apa? Kita dah baca kidam dah. Baqa' ini sebelum cerita baqa' dia kena cerita wujud. Allah itu wujud. Sifat nafsiah Allah itu wujud. Wujudnya Allah ini ada 5 cerita yang fardu ain kena tahu. 5 je ke? Tak terhingga banyaknya. Yang fardu ain 5 je. Cerita tentang kewujudan Allah. Biasa kita bagi contoh, manusia tu, saya ni wujud. Ceritanya ada, bukan ada 5 lah, banyak. Kita ambil ada 5 cerita. Pertama ceritanya lelaki. Kan? Kulit warna mana? Putih ke sawo matang. Warna ni. Ada jenis ada tangan kaki. Itu cerita dia. Ada 2 biji mata, ada 2 telinga, ada lubang hidung. Itu dia panggil cerita. Kan? Jadi wujud dan ada cerita tentang kewujudan itu. Lahir pada tahun sekian, akan mati nanti juga, mesti mati punya lah. Mesti mati. Kalau begini dia ada cerita je. Jadi bila kita kata Allah wujud, ada cerita. Banyak tak terhingga. Cuma yang wajib tahu 5. Dia dipanggil sifat sahabat. Wajib tahu 5 tu dulu. Ada lagi nanti. Yang 5 ni dulu. Cerita pertama, adanya dia ni, Allah ni, tidak ada permulaan, dah bincang. Ya, ataupun sedia, atau tidak ada permulaan. Ni cerita yang kedua. Cerita dua, adanya jenis kekal. Tu je. Itu cerita tentang kewujudan Allah. Kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah adalah menceritakan tentang kewujudan Allah. Jadi, baqa' ni jenis kekal. Jadi kalau kita nak faham, kita terus letak kat kita. Allah itu wujud, ada, kita pun ada, selesai. Dan Allah kita ada permulaan lahir tahun 19 ini. Allah tidak ada permulaan. Itu buat perbandingan. Faham? Kita pula nanti akan mati sebab kita tak kekal. Buktinya ramai dah orang mati. Maka kita pun akan mati, kita tak kekal. Tapi Allah kekal. Selesai, itu je fardu ain. Faham tu cukup lah. Buat perbandingan. Jadi cerita kalau 2 cerita kita ada, kita ada. Pertama kita ada. Jangan kata kita tak ada pula. Sebab kalau kita tak ada, itu yang boleh kona last sekali kita tak ada. Yang ada hanya Tuhan. Kembali ke situ pula. Kita ada, kita ni wujud. Pertama, kita wujud. Cerita wujud kita untuk 2 ni, wujud kita ada mula tahun 19 berapa, dan kita akan mati tahun 20 berapa. Itu cerita kita dari 2 sudut ni. Dan Allah terbalik. Allah ada sama macam kita ada, tapi adanya Allah tak macam kita ada tahun 19 baru ada, tak ada mula. Tidak ada permulaan ataupun sedia. Dan wujudnya Allah juga takkan musnah, takkan binasa selama-lamanya. Itu fardu ain dah selesai dah. Tak susah pun. Kalau susah lebih pada tu, maka itu bukan fardu ain dah lah. Fardu kifayah lah kalau agak mendalam lagi. Tapi kita baca. Kita baca. Dan firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Tak, sebelum tu tak habis lagi. Itu baru tahu. Kena mengaku dulu kat hati. Oh sungguh. Barulah. Itulah iman dia. Sebab tu dia kata kat sini, tentu sungguh mengaku, mengetahui serta mengaku. Tahu, tadi baru tahu. Kena pasak dekat hati, memang ya. Ya, sungguh gitu, hati pula. Maka itulah namanya orang beriman. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap mereka, tiap-tiap mereka di atasnya binasa. Kalau bahasa Melayu sekarang, setiap yang hidup akan mati. Akan binasa. Fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal zat ataupun zat Tuhan, diri Tuhan. Atau orang sekarang tak cakap zat, tak cakap diri dah, disebut Tuhan aja. Kan? Kadang-kadang kita sebut zat, kita sebut diri, payah nak faham. Tak payah sebut. Tuhan aja, Allah aja. Siapa? Allah lah yang buat. Allah lah. Diri Allah, zat Allah, kerana susah. Jadi kalau susah, tak payah sebut diri, tak payah sebut zat. Sebut apa? Allah aja. Sebab orang sekarang memang cakap style gitu kan. Jadi, yang kekal hanya Allah. Yang kekal hanya zat Allah. Yang kekal hanya diri Allah. Yang kekal hanya Allah. Mana yang paling senang masuk zaman sekarang? Bagi orang biasa. Allah saja kan?
Kalau diri dia macam diri. Dia jadi kalau zat, yang teruk lagi zat vitamin apa tu lagi teruk sungguh lah tu. Sebab zat tu bahasa Arab. Bukan zat ni bukan zat bahasa Melayu. Zat bahasa Arab. Zat bahasa Arab dia pergi guna makna zat bahasa Melayu. Zat tu dirilah. Zat tu dirilah. Cuma bila sebut diri dia macam tak habis. Macam diri macam nak macam ke makhluk sikit. Kalau orang faham gitu, buang diri tu. Jadi yang kekal hanya Allah. Selesai. Guna je lah. Kan? Dia tengok zaman, kan? Dia tengok zaman. Perkataan ni kena ikut zaman. Kalau kita masih lagi sahaja aku semayang. Sekarang sahaja tu bersahaja, tak bersungguh. Sekarang sengaja. Dulu sengaja. Sengaja dan sahaja. Lama sahaja. Sekarang ni sengaja aku semayang. Sahaja aku semayang. Macam terbang sahaja. Apa benda tau? Sengaja aku semayang. Sungguh lah semayang. Bukan awak lolok semayang sungguh. Bukan main-main. Bukan semayang sungguh. Sengaja. Ya. Jadi kalau kita duduk baca kitab, kita masih lagi bacalah. Kita masih lagi kata sahaja. Kita seolah macam kembali ke zaman dulu cerita. Apa benda tak apa. Patutnya kita gunalah bahasa sekarang kan. Sama lah juga ni. Bila sebut zat Tuhan. Sekarang tu dia bunyi, dia faham lain orang sekarang. Kalau orang tengah belajar ulang tauhid, tak apa. Kita ada live. Bukan semua. Jadi zat. Tu lah. Patut diri. Diri ingat macam kita ada diri. Ini diri kita. Jadi macam terbayang. Macam mana nak selesai masalah ni? Tak payah sebut je. Yang kekal hanya Allah. Tak ada apa dah. Terus faham, terus sampai. Orang sekarang kan dia nak cepat, pendek kan. Tulis pun ASKM. Aiskrim. Bukan aiskrim lah Ustaz. Assalamualaikum. Semua nak pendek. Dia gitu. Jadi yang kekal hanya Allah. Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Kemegahan, kebesaran. Cuma kat sini wajhu. Kalau tengok waya baqa yang kekal. Wajhu, wajah. Wajhu ni wajah. Kalau baca tengok pula wajah yang kekal lah. Allah ada muka yang layak. Wajah. Sedangkan maksud wajhu ni lain lah. Ini ayat mutasyabihat ni. Takwil lah, kena takwil lah. Ataupun terima je lah. Tapi jangan bukan muka. Muka yang layak. Ini dalil bahawasanya Allah kekal, tidak binasa, tidak terima binasa. Bukan tidak binasa, dia lain apa kan? Apa beza tidak binasa dengan tidak terima binasa? Tidak binasa, kalau ke binasa ayat dulu, tukar, tidak musnah. Tidak matilah ayat sekarang. Kan? Tidak binasa ni ayat dulu, tidak mati. Tidak mati kan? Tidak mati dengan tidak terima mati. Ada beza? Macam ni. Tak mati tu maksud dia tak mati, tapi boleh je kalau nak mati. Cuma dia tak mati. Tidak terima mati memang tak mati. Tak mati. Tak boleh juga. Kalau tak mati-mati, boleh jadi dia boleh mati, cuma dia tak mati-mati. Tak akan mati. Dia kena terima juga, perkataan terima juga baru best. Dia sama, kita bahas bab lain sikit. Macam sifat-sifat Nabi ni tu kan akidah juga. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Kita ambil Siddiq, cakap benar. Siddiq kan antara sifat Nabi 4 kan, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq ni cakap benar, lawannya dusta, bohong. Okey. Nabi ni cakap benar, Siddiq. Ada beza tak? Cakap benar dengan kita guna ayat yang sama. Cakap benar dengan macam mana? Tak. Okey kan. Dia kata kat sini binasa kan. Okey. Lawannya adalah bohong. Bohong dengan tak terima bohong. Ada beza? Tiap kan? Sini.
tidak bohong dengan tak terima bohong. Nak tukar aje, tapi bantu-bantu lah sekali. Nak tukar aje. Tak bohong, tidak menipu, tidak bohong dengan tidak terima bohong. Ada beza? Tak bohong, dia cakap betul, tak bohong. Tak terima bohong tu, dalam istilah ni, memang, macam mana? Takkan tak boleh. Takkan bohong, masih lagi dia mampu untuk bohong. Cuma tak bohong je. Tak mungkin bohong boleh. Tak mungkin. Mustahil. Mustahil. Bahasa tauhid balik. Kita tak nak guna bahasa ni. Mustahil je. Itulah mustahil nak tahu. Okey, soalannya. Nabi cakap benar. Mustahil dusta. Mustahil dusta. Okey. Maka Nabi tidak berdusta. Okey, boleh? Atau Nabi tidak terima dusta. Dusta tu tak boleh terima kat Nabi. Tak ada nak kat Nabi terima. Mana satu? Yang kita kata Nabi ni mustahil dusta ni. Mana satu? Adakah tidak berdusta ataupun tidak terima dusta? Tidak terima dusta. Bukan tak dusta. Kita ni daripada kecil sampai besar tak pernah cakap bohong. Maka kita nama tidak berdusta. Dan tapi setiap kali kita tidak berdusta, cakap betul ni, tak berdusta, sentiasa kita ada pilihan untuk berdusta. Cuma kita tidak berdusta. Kalau tidak terima dusta, memang tak ada pilihan. Ada satu je, iaitu tak dusta. Cakap benar, cakap benar, cakap benar. Rasul yang itu. Tapi ramai orang faham, tidak. Ramai faham, Rasul boleh je dusta. Tapi sebab Rasul tu Rasul, takkanlah dia tipu. Maka dia cakap benar. Bukan, itu kita. Itu kita. Itu dia tak panggil wajib akal. Sekarang ni, Nabi itu bercakap benar. Wajib syarak ke wajib akal? Wajib syarak ni kalau cakap dosa, kalau tak cakap benar berdosa, tu wajib syarak. Wajib akal memang tak masuk akal, memang tak boleh, mesti cakap benar. Tak boleh kalau tak cakap benar. Tak ada option. Okey, kita bercakap benar. Wajib akal ke wajib syarak? Melampau saja tanya walaupun ayat tu melampau. Wajib syarak sebab kita boleh cakap benar, boleh cakap dusta, tapi wajib syarak maka kita cakap benar. Okey. Rasul macam kita ke? Boleh dua, cakap benar boleh, cakap bohong pun boleh, tapi sebab dia tu Nabi, Rasul, maka cakap benar. Maka Rasul itu tak pernah bohong, tak pernah dusta, cakap benar. Rasul tidak berdusta. Tak, Rasul bukan gitu. Tak terima dusta. Tu betul. Tak terima dusta. Bagi Rasul itu, tak ada option untuk dusta. Macam mana manusia yang tak ada option? Itulah Rasul. Kita sentiasa ada option pilihan. Sebab tu Rasul garanti masuk syurga. Sebab tu Rasul maksum, garanti maksum, terpelihara daripada dosa. Mesti garanti. Sebab tu Rasul bukan macam kita. Bukan, tak sama. Dia bukan Allah pilih, okey. Ni baik, nama Muhammad. Lantik dia jadi Rasul. Bukan. Dia tak sama macam orang. Setiap orang dia ada dua option. Boleh buat jahat, boleh buat baik. Apa-apa je lah. Kalau kita ambil bohong tadi, boleh cakap benar, boleh cakap bohong. Tapi kerana ada hukum syarak, tak bagi cakap bohong, maka kita cakap benar. Kita terima bohong. Kita terima bohong. Terima. Boleh nak cakap bohong. Tapi kita tak bohong. Tapi kita terima bohong. Boleh cakap bohong. Tapi kita tak cakap bohong. Itu dipanggil wajib syarak. Wajib syarak. Wajib syarak untuk cakap benar. Rasul tidak. Dia tak ada pilihan. Dia mesti betul je. Dia tak ada. Tak ada yang bohong tu, tak ada. Bukan setiap saat dia sentiasa menahan diri daripada mencakap bohong. Tu kita. Tak sama. Nah, Rasul dengan kita tak sama. Samalah ni. Sama je. Ini wajib akal juga. Jadi kita kata, Nabi wajib akal sidik. Nabi wajib akal cakap benar. Bukan wajib syarak. Wajib akal. Samalah cerita ni. Cerita ni. Sama. Jadi, Allah itu kekal. Kita pun kekal juga, kita kata. Yelah, kita kekal sama ada syurga atau neraka. Kita semua masuk syurga lah. Kekal. Kita kekal. Allah juga kekal. Tapi kekal kita, kekal yang terima binasa. Boleh je nak binasa. Cuma Allah kekalkan, kekal lah. Allah kekal yang betul-betul kekal, tak terima binasa. Tak terima. Tak boleh binasa. Tak mungkin binasa. Tak mungkin tu apa? Mustahil. Tu keluar kata mustahil. Mustahil binasa. Jadi, maknanya Rasul mustahil tak cakap bohong. Mustahil lah. Sebab bila kita sebut Allah, kita sebut sifat ni, asal sifat 20, sebenarnya sifat 50 termasuk Rasul kan. Jadi semua kita sebut wujud, kidam, baqa' kan kita akan sebut yang mustahil dia sekali. Sampai dekat Rasul, kita kata Rasul sidik cakap benar.
Kan mustahil dusta. Tahu tak? Mustahil dusta. Mustahil dusta. Nabi itu Siddiq mustahil dusta. Mustahil. Faham tak mustahil tu apa? Mustahil tu tak terima dusta. Tu mustahil. Tiba-tiba kita ingat Rasul ni bukan mustahil dusta. Boleh dusta tapi dia tak berdusta. Kita dah letak salah. Salah. Ni nak faham maksud tak terima tu. Nak faham. Jadi Allah tak terima binasa. Maknanya kekal. Kita pun tak terima binasa. Kita terima binasa tapi kita kekal juga. Jadi kita kekal sama dengan Allah, bezanya kita terima binasa. Boleh kalau nak binasa, terima tu boleh kalau nak binasa. Allah tak boleh. Tak boleh tu apa? Tak mungkin. Tak mungkin tu apa? Mustahil. Mustahil binasa. Tu bezanya. Maka kekal itulah yang dikatakan sifat baqa'. Terjemahan dia. Yang lawan baqa' tu yang lawan bagi binasa. Lawan bagi binasa. Baqa' lawannya binasa. Okay? Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak sekali-kali binasa. Tidak sekali-kali. Yang atau bahasa lain, senang sekali. Bahasa sekarang mustahil lah. Sekarang sebut mustahil lah. Mustahil binasa. Tapi kena faham jugalah. Bukan mustahil Melayu. Kalau mustahil Melayu kan, kata, kau datang daripada mana? IS, Indah Sempurna. Tolak pukul apa? 9.18. Sampai berapa? 9.35. Mustahil. Itu mustahil Melayu. Bawa berapa ni? Mentang-mentang Zora ada turbo. Contoh. Contoh. Ada. Boleh-boleh. Dia tekan minyak sampai berdiri. Tekan minyak. Bolehlah sampai. Tapi kita kata apa? Melayu ni cakap apa? Mustahil. Itu bukan mustahil tu. Mustahil tu. Mustahil Melayu lagi. Nabi naik Isra' Mi'raj. Naik. Kita kalau kelajuan yang tinggi nak naik tu, punyalah laju. Kalau lah tak pakai apa-apa, habis tinggal tulang naik tu. Jadi Nabi yang naik tu mustahil. Mustahil Melayu okey. Boleh Ustaz? Sedangkan bukan mustahil sebenarnya. Bukan mustahil tu. Mustahil. Mustahil Melayu dia panggil. Mustahil. Kata mustahil. Yang kita nak kata tu bukan mustahil tu. Mustahil yang sungguh-sungguh. Real punya mustahil. Kenapa mustahil kita jadi masalah? Mustahil Melayu jadi masalah? Sebab ayat yang sama, ulang balik. Apa dia? Orang Melayu banyak ambil bahasa Arab. Jadi bila dia ambil perkataan Arab jadi Melayu, terjemahan dia dah jadi kucar lah. Pahaman tentang tu asal bahasa Arab kan. Jadi bila kita baca mustahil, sedangkan itu mustahil syarak. Mustahil dari sudut ilmu tertentu lah. Mustahil dari sudut ilmu fiqh ke, mustahil dari sudut ilmu tauhid ke, kita faham mustahil Melayu. Sama semua masalah semua kat situ lah kalau perasaan orang Melayu ni. Adat haid sama juga. Macam mana boleh salah faham? Adat tu yang telah berlaku 20 tahun. Sebab adat tu bahasa Arab, adat juga bahasa Melayu. Semua kita cari gitulah. Semua masalah kepahaman orang Melayu, dia masalah dekat istilah Arab yang dah jadi Melayu dan makna Melayu tu sangat terbatas berbanding dengan makna Arab yang lebih luas. Itulah. Banyak ni kat situ. Jadi kita dah dapat kenal pasti kat situ problem tu, kita buatlah sesuatu kat situ. Bila kita buat itu, senang pula faham. Iyalah. Sebab kita dapat kenal pasti kat mana masalah dia. Masalah kepahaman. Dia sudah bahasa. Sebab nak faham, kena cakap. Nak cakap, kena guna bahasa. Bahasa tu mesti kena betul. Mengikut apa yang kita nak cerita ni. Kena betul. Jadi, bahasa tu sangat penting. Sangat penting bahasa. Jadi, okay. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati, kekal itu dikatakan wajib bagi akal. Sungguh wajib akal. Maksudnya mustahil binasa. Mustahil binasa. Akal kita kata Tuhan ni mustahil binasa. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati, tentu tidak binasa. Itulah dinamakan mustahil pada akal. Tentu Allah itu kekal. Maksudnya dia panggil wajib pada akal. Istilah itu pun Allah itu mesti kekal. Mesti kekal. Kekal, Allah itu kekal. Ataupun Allah wajib bagi Allah kekal. Wajib bagi Allah kekal. Apa wajib bagi Allah? Allah mestilah. Wajib tu mestilah. Tidak boleh tidak. Mesti kekal. Wajib Allah kekal tu, wajib Allah itu kekal. Jadi pengakuan tu wajib bagi Allah kekal. Allah itu tentu sungguh kekal. Itu dikatakan wajib bagi akal. Wajib bagi akal.
Allah itu kekal. Kekal dalam hati. Ya, Allah itu kekal. Maksudnya, akal kita kata, wajib Allah itu kekal. Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan tak kekal, tu bukan Tuhan. Hati kita kata. Itu dipanggil wajib bagi akal. Akal wajib akal. Satu lagi, sama juga. Pengakuan tentu tidak di dalam hati. Tentu tidak binasa. Kalau kekal, mesti Allah tak binasa. Sebenarnya sama je, cuma tukar. Kan? Kenyang dengan tak lapar. Itu je. Kenyang dengan tak lapar. Dia pusing-pusing ayat je. Maka dalam hati kata, tentu tidak binasa. Tentu Allah tak binasa. Samalah. Wajib Allah kekal. Mesti Allah kekal. Dengan mesti Allah tak binasa. Kan sama. Cuma, mesti Allah tak binasa tu dinamakan mustahil pada akal. Nama je istilah. Mustahil pada akal. Maknanya, mustahil pada akal. Akal kita kata, mustahil. Mustahil, Allah itu binasa. Dan akal kita juga kata, Allah itu mesti kekal. Pusing-pusing sama je. Okay. Dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada. Tak bersambung dengan tak ada. Itu maksud kekal. Susah agak nak jawab ni. Apakah maksud kekal? Berikan penerangan. Kekal tu maksud tak. Apa maksud kekal? Kan? Jadi ni takrif dia, definisi dia. Kekal adalah dia kekal. Dia tak ada berhubung dengan tiada. Itulah dia kekal. Jadi kita kekal tak? Kita kekal. Sekarang ni kekal kan? Kekal. Nanti mati. Dah berhubung lah. Lepas mati, ada balik. Maka kita telah berhubung. Kekal dengan tak kekal. Dengan tak ada. Maka kita tak kekal. Itulah. Jadi kekal ni maksudnya, dalam dia hidup dia tu, tak pernah pun lalu satu fasa tak ada. Tak ada ke, binasa ke, mati ke, apa ke. Tak ada. Sentiasa ada aja. Itulah kekal. Itulah yang kita faham kan? Atau dikatakan barang yang tak terima hilang. Ni tak terima kena pergi. Kena bahas baliklah tak terima hilang. Tak terima hilang. Tak hilang dengan tak terima hilang. Macam sama je, semua saya tukar je. Pasal tak? Tak hilang dengan tak terima hilang ada beza. Telefon ni hilang tak? Tak hilang ada. Ada. Dengan tak terima hilang. Beza. Tak terima hilang tu tak akan hilang. Ataupun tukar lagi, tak mungkin hilang. Tambah lagi, mustahil hilang. Ini tak hilang, tapi mustahil tak hilang. Tak mustahil. Bila-bila boleh hilang. Mic pun dah hilang. Tu nak cerita pasal tu, corner jauh sikit. Jadi, mic dekat Salahuddin lagi lama hilang. Hari tu lagi hilang. Lepas tu dia tuduh kita ambil pula tu. Abang Zaidi ni. Maknanya, dia hilang. Dia, kekal ni adalah tak terima hilang. Tak terima hilang. Bukan tak hilang. Jadi kalaulah kekal tu tak terima hilang, dia ada satu lagi. Dia tak hilang, tapi dia terima hilang. Cuma dia tak hilang aja. Tapi tak hilang. Tak boleh hilang ke? Boleh jadi je kalau nak hilang. Tapi tak hilang lah. Itu dia panggil tak hilang. Tak terima hilang. Tak boleh, tak mungkin, mustahil hilang. Jadi maknanya tak terima hilang termasuk juga tak hilang. Saja nak bagi pening. Tak hilang belum tentu tak terima hilang. Dia kaedah sama je, umum khusus mutlak. Tak hilang, tak terima hilang mesti tak hilang. Tak hilang belum tentu tak terima hilang. Boleh tak? Boleh. Tu je. Jadi nak tu je. Kan payah pun. Nak yang itu je. Kita kena berhenti kat situ kan. Jadi ada dalil nanti dulu. Cuma kita nak bahas sikit lagi. Kita dah tanda dah kat situ. Makhluk ni dia mesti tak kekal. Binasa. Tak baqa'. Binasa. Dalam ayat Quran, bila Allah sebut tentang dirinya yang kekal, ayat yang digunakan adalah baqa'. Mana? Ada tak? Ada dobit tak? Apa ayat dia? Ada ke tapi tak tahu kat mana. Ada. Bukan, tak ada. Hilang. Ada. Okey. Ayat tu lah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila nak menceritakan tentang kekalnya Tuhan, ayat yang dalam Quran ada wa yabqa. Baqa' lah.
Tapi makhluk juga kekal, kita juga kekal kan? Sebab Allah kekalkan kan? Tapi bukan guna baqa. Apa dia? Khalidina fiha. Khalidina fiha abada. Khalidi ni adalah kekal juga. Dua makna. Bahasa Arab, baqa pun kekal, khalidi pun kekal. Jadi, kalau dalam ayat Quran kita kaji, kalau Allah cerita tentang dirinya yang kekal, bukan khalidi. Baqa. Itu kalau waya baqa ke, baqa ke sebagainya. Tapi kalau cerita tentang makhluk nanti masuk syurga atau masuk neraka kekal, khalidina fiha. Tak guna baqa. Jadi kita dapat faham kat situ. Ada beza baqa dengan khalidi. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha abada. Sikitlah. Boleh carilah ayat Quran. Kalau ada baqa, perkataan istilah baqa, kekal baqa, maka itu merujuk kepada Allah. Kalau khalidina kekalian tu merujuk kepada makhluk yang kekal kerana Allah kekalkan. Okey. Dan kalau kita perhati, ini sedikit untuk kita fikir. Nak bagi berfikir tentang Tuhan sikit. Satu hari dah fikir tentang makhluk kan. Satu hari dah fikir tentang dunia, tentang kerja, tentang duit, tentang macam-macam duk fikir. Kita fikirlah tentang Tuhan kejap. Nak Tuhan kejap. Nak faham Tuhan kena faham makhluk. Nak faham Tuhan sungguh-sungguh, dia kena banding dengan makhluk. Kalau tidak, kalau tak buat macam tu, lama-lama kita telah menuhankan makhluk ataupun memakhlukkan Tuhan. Kena buat perbandingan. Kita ni binasa, kita ni tak kekal, kita ni binasa. Allah itu kekal. Yang kita faham, kekal tu kekal sampai bila-bila kan. Kita pun kita binasa. Dengan maksud kita ni terima binasa lah, binasa. Dan Allah itu kekal. Kita ni binasa. Dan bila Allah itu kekal, kita ingat Allah tu kekal. Dan kita ni binasa. Binasa tu maksud mati. Kita faham. Allah itu kekal selama-lamanya. Kita ni binasa dengan maksud kita mati. Okay. Walaupun lepas tu hidup balik ke, tapi kita mati. Itu maksud binasa. Sebenarnya maksud binasa bukan tu sahaja. Ia itu. Malah dia lebih lagi daripada tu. Kita mati setiap saat. Kita mati setiap saat. Ataupun tukar. Kita binasa setiap saat. Kita tak kekal setiap saat. Setiap detik. Ya ke? Ni ada ni. Apa sebab binasa? Sekarang, satu saat dah lalu. Ada lagi? Kata binasa setiap saat. Tak binasa pun? Kat mana? Kalau dari sudut sel kita mati setiap saat dan hidup setiap saat. Dan kita maknanya, kita ni mati, binasa setiap saat dan kita ni baharu setiap saat. Sentiasa baru. Dari sudut sel. Lagi? Banyak gitu. Selain daripada kita mati lah. Kita gerak ni. Bila kita gerak, okey, tangan kat sini, ada. Mana tangan ni kat sini? Binasa dah. Kita binasa setiap saat. Kita cakap, kita kelip ni. Okey. Sekarang ni ada. Okey. Mana yang terpejam tadi? Tak ada tu, guna ayat lain. Binasa dah. Kalau kata tak ada, cari je. Kalau kata binasa, tak boleh cari dah binasa. Habis. Okey, sekarang pukul 10.24.30 saat. Sekarang pula 10.24.31 saat. Mana yang 30 saat tadi? Binasa. Kita binasa setiap saat. Malah kita ni hidup dalam kebinasaan. Sebab kita hidup makhluk dalam masa. Bila kita hidup dalam masa, maka kita sentiasa binasa. Sebab tu Allah tak duduk dalam masa. Ataupun Allah tidak bermasa. Tidak bermasa. Sebab kalau Allah bermasa, maka Allah juga musnah. Binasa macam mana dia elok-elok hidup. Kalau Allah masuk dalam masa, pada pukul 10.24.30 saat Allah ada, 10.24.31 saat Allah yang 30 saat tu mana? Binasa. Sebab tu Allah tak boleh masuk dalam masa. Tak boleh. Allah tidak bertempat, tidak bermasa. Nanti kita akan bahas satu lah. Slow-slow lah. Sebab tu. Jadi kita ni musnah setiap. Jadi okey. Apa maksud? Kita tukar boleh. Apa maksud kita ni sentiasa binasa dan lepas tu sentiasa ada? Yalah, bila binasa ada balik. Kalau sudut sel mati, betul ada daki tu. Mati hidup. Kalau cek balik semua kita gitu. Gerak, bila kita gerak yang tu dah ada, yang ni binasa. Gerak balik sini yang sana pula binasa. Cakap pula. Cakap tadi dah binasa dah. Habis cakap ni cakap baru pula. Cakap. Nah, cakap yang tadi dah binasa dan baru. Apa istilah lain ni kita panggil? Yang dalam kitab tauhid kata berubah. Itulah yang berubah tu. Maka Allah mustahil Allah sebaliknya. Jadi makhluk ini berubah. Okey, guna bahasa lama. Berubah tu maksud apa?
baharu. Itu yang kali Allah sekali makhluk tu baharu. Bukan baharu Melayu. Baharu, kita ni baru tak? Ya, kita ni barulah. Apa bukti kita baru? Tadi yang satu saat tadi pun dah tak ada. Ni baru punya. Okey, mana yang tadi? Dah tak ada. Ni baru. Ni baru balik. Sebab tu kita ni baru. Sebab ada orang dulu yang buruk. Dia tak mengaji. Lepas tu dia kata lebih kurang. Benda baru-baru. Dah lama kita ada. Bukan. Kita ni sentiasa setiap detik baru. Sebab apa? Kita hidup dalam masa. Bila kita hidup dalam masa tu berjalan, tak boleh dihentikan, dia berjalan. Bila dia berjalan, ada yang tertinggal. Yang tertinggal tu binasa. Yang lepas tu yang ada ni, dah jadi baru. Jadi kita katakan, Allah setiap saat buat kita. Itu yang apa? Ayat Quran apa tu? Setiap saat Allah buat kita. Setiap saat. Dan tak pernah penat. Lupa dah ayat. Setiap saat dan tak pernah penat. Allah tak pernah penat. Jadi, mana Allah buat? Okey. Ini Allah buat lagi. Allah buat lah. Apa yang benda yang bila baharu, mula-mula macam ni, lepas tu macam ni, sama ada mula tak ada, lepas tu ada ke, beralih ke, berubah ke. Bila macam tu, maknanya istilah tauhid juga dipanggil bekas. Itulah bekas. Sini. Bekas tak? Bekas. Hanya Allah je bagi bekas. Maka hanya Allah je lah yang buat segala-galanya. So ini kalau kita faham betul-betul, tak ada apa pun. Takkan Allah buat semua. Hanya Allah je yang bagi bekas. Apa maksud bekas? Bekas tu jangan bekas Melayu. Nanti bekas Melayu pula. Payah, susah. Memang masalah. Tapi terpaksa lah sebut. Bekas tu maksud beri bekas lah. Okey, sekarang macam ni. Kan dah telah memberi bekas. Tadi tak ada kat sini. Sekarang dah ada. Bekas lah tu. Dan memberi bekas juga yang kat atas ni. Tadi ada, tiba-tiba tak ada. Bekas juga. Jadi ini bekas. Telah memberi bekas, perubahan telah berlaku. Dan kita dah mengaji bahawasanya hanya Allah je yang bagi bekas. Sifat kudrah Allah. Hanya Allah je takluk dia idam dan ijad. Taksir. Taksir ni adalah memberi bekas lah. Hanya Allah je mengada dan mentiadakan. Jadi apa yang berlaku semua Allah lah yang buat. Tiba-tiba Allah yang buat benda baik dan benda buruk masuk rukun iman yang ke-6. Oh tak boleh terima dah. Sebab dia tak faham daripada asal. Daripada puncanya daripada bahasa baharu Allah makhluk ini baharu tu kalau faham baharu tu selesai sebenarnya baru. Tapi itulah bila orang Melayu okey kalau dalam bahasa orang putih dia tak sebut new, tak tahu apa benda, lupa dah, ada tu ada baca takkan new. Yang kita ni we are new. Tak. Tapi kita baharu. Dia tak sebut new tu. Adalah sebut benda lain. Jadi orang putih mudah faham. Sebab bahasa dia terus pergi. Saya tak ingat lah. Dulu kita baca pun tengok kamus je. Google Translate je. Tapi kita tak. Bila sebut baharu, kita ingat baru beli, baru Melayu. Itulah kenapa orang Melayu lah kita kata malas nak belajar tauhid. Sebab banyaknya bahasa yang perlu diterjemah. Bahasa dia dah, bahasa Melayu dah. Ada yang bahasa Arab tukar bahasa Melayu. Nak kena jelas dulu maksud ni apa. Ni bukan maksud yang macam biasa ya. Satu hal. Dan bahasa Melayu sendiri pun kena jelaskan. Baharu tu bukan baharu Melayu tapi baharu tu bahasa Melayu. Tapi bukan Melayu punya. Maksud lain pula. Terang. Jadi lama-lama malah mengajar. Faham buatmu faham. Itu yang lama orang malas belajar. Itu antaralah. Kita buat sedikit kajian. Kenapa orang malas mengaji tauhid. Selain daripada gangguan syaitanir rajim tu tak isilah ngantuk, rasa pening naik, tiba-tiba gaut mari, darah tinggi naik, kecil manis naik tinggi. Masa tu itu memang ada lah sekali. Pening kepala, semua datang. Anak tiba-tiba sakit perut. Anak kat rumah yang tak ada kena-mena pun. Bila ngaji tauhid, itu biasalah. Dan termasuk juga kerana istilah. Banyaknya masalah-masalah tadi menyebabkan orang tak nak ngaji tauhid. Tapi bila dah mengaji tauhid, pekah dia malah lah. Sebab tu kata, hati-hati ngaji tauhid ni. Hati-hati juga, kena hati-hati. Bila dah masuk dalam ketuhanan tu, dunia ketuhanan, dia malas. Tasawuf pun dah malas lah. Pekah lagi malas. Apalah sangat pekah nak banding dengan kenal Tuhan. Dia jadi gitu. Jadi tak boleh. Tiga-tiga. Empat lah, empat. Campur fiqh tahawulat. Empat. Jadi sebab tu kena maintain. Jadi kita masuk pekah. Apa cerita? Wallahualam. Kita masuk pekah. Kita berhentikan. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala
Dan tak binasa itu ialah kita fikir jika Allah Ta'ala tidak kekal, maka tentulah ia binasa. Benda itu.